Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini dikurniakan rahmat, diberkati Allah dalam apa saja situasi dan keadaan, dan kita gembira dan sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, apa yang kita terima, kerana semua sekali ketetapan Allah adalah terbaik untuk kita. Jangan kita cuba nafikan, walaupun pada pandangan kita ianya adalah sesuatu yang menyukarkan kita, sesungguhnya perancangan Allah, ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk kita semua. Uh, Penonton yang saya kasihi, tadi saya baru saja menerima panggilan telefon daripada seorang rakan lama, Dr. Wan Amran, daripada IPG Teknik. Dari perbincangan tadi kami bercerita tentang isu-isu semasa. Selepas meeting tadi, dia ada menghubungi saya, dan saya ingin berkongsi di sini beberapa tips untuk komunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi, terutama sekali di atas talian sekarang. Saya tak nampak situasi anda tak nampak situasi saya. Cuma dalam situasi sekarang, sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang murid ataupun pelajar, cuba letak diri kita di tempat orang yang kita berkomunikasi. Cuba kita faham situasi dia. Sebagai contoh, katakan saya seorang guru, saya cuba memahami bagaimana situasi murid-murid ataupun pelajar saya yang berada di luar sana. Begitu juga jika anda seorang murid ataupun pelajar, cuba faham situasi guru anda, pensyarah anda, ustaz anda yang sedang berkomunikasi dengan anda. Cukup mudah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, komunikasi ni untuk kita sampaikan objektif apa kehendak kita. Sebagai contoh, saya beritahu kepada anak saya, Ikhwan, ambilkan mama kotak biru. Ambilkan mama kotak biru. Tiba-tiba bila anak saya datang ke tempat saya, dibawa kotak biru, tetapi kotak biru itu ialah bukan kotak yang saya kehendaki, bukan kotak yang saya maksudkan. Sebagai seorang ibu ataupun seorang ayah ataupun ibu, kita akan lebih mudah marah. Takkanlah tak tahu. Ambil kotak biru pun tak tahu yang mana satu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kemungkinan di dalam store yang tempat dia nak ambil kotak tersebut banyak kotak biru. Ada pelbagai saiz. Ada biru muda, biru gelap, biru bercampur kuning dan sebagainya. Masih lagi warna biru. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam komunikasi bermaksud, jika saya ingin menyampaikan saya nak anak saya bawa kotak berkenaanlah sampai kepada saya. Kalau saya kata kotak biru, bermaksud dalam kepala saya kotak biru, dan anak saya pergi mengambil, itu adalah kotak biru, bermaksud mesej yang saya sampaikan kepada anak saya tepat. Ataupun anak saya boleh membaca fikiran saya apa yang saya nak. Tetapi dalam situasi komunikasi, kita perlu menetapkan bahawa penuturan penyampaian komunikasi mestilah mencapai objektif, guna apa saja cara sekalipun agar objektif tercapai. Sebagai contoh, mengarah masih lagi kotak biru tadi. Kotak biru kenal kotak apa? Apa ada kat dalam? Berapa besar dia? Berapa, kalau boleh, anggaran berat dia. Ataupun di atas kotak biru itu ada kotak apa? Saya nak kotak berkenaan. Bermaksud anak kita akan datang dengan kotak yang tepat. Sebagai ibu bapa, biasanya kita mudah marah. Kesempurnaan tidak ada pada anak-anak. Kita bayangkan kita masa kecil dulu pun, mana kita sempurna. Tetapi ibu ayah kadang-kadang lah, bukan tuan-tuan saja, saya pun, kita rasa kita sekarang ni berada dan kejamlah sikit. Kita nak level anak kita sekarang sama dengan kita, sedangkan kita masa kecil dulu, kita ada banyak-banyak kelemahan, kita ada kekurangan, terutama sekali dalam memenuhi kehendak ataupun objektif. Berbalik pada komunikasi tadi, komunikasi yang tepat mesti mencapai objektif yang kita tetapkan. Kita nak apa, sampai. Begitu juga semasa PDP ataupun pengajaran, terutamanya dalam talian. Kita nak sampaikan apa, kalau boleh kita nak murid kita faham apa kita nak sampaikan. Tidak ada mengamuk-mengamuk, tak ada, memarah tak ada.
Kalau anak kita datang balik tanya kepada kita bermaksud, ya, saya perlu baiki komunikasi saya ataupun penggambaran saya perlu baiki lagi supaya lebih jelas. Para penonton para pendengar yang saya kasihi, ya, anak-anak pelajar yang saya sayangi, yang berada di mana sahaja, ya. Sekarang kita mempunyai banyak saluran-saluran dalam komunikasi, ya. Kita boleh bersemuka, ya, kita boleh bersemuka. Kita juga boleh berhubung melalui WhatsApp, Telegram, ya, ada email dan sebagainya. Untuk kelas kita ada Zoom, kita ada Google Classroom, kita ada Google Meet, ya. Untuk kursus-kursus dan sebagainya ada webinar, ya, ada YouTube dan sebagainya. Semua bentuk komunikasi ini mempunyai gangguan-gangguan yang berbeza. Ya, gangguan inilah yang menentukan sama ada objektif komunikasi kita tercapai atau tidak, ya. Apa yang berlaku? Kita menganggap gangguan yang kita hadapi semasa bersemuka adalah sama dengan gangguan yang kita hadapi semasa dalam talian. Situasinya berbeza, ya. Dan gangguan dalam komunikasi inilah menentukan sama ada mesej tersebut sampai atau tidak. Ya, semakin kurang gangguan dalam komunikasi, bermaksud mesej yang nak disampaikan dapat disampaikan dengan lebih baik, ya. Para penonton, ayah ibu yang saya kasihi, ya, pada petang ni baru tadi selesai meeting, kemudian terima panggilan daripada kawan, ya. Saya seronok, ya, sebab semasa bercakap di dalam mesyuarat tadi, saya dapati masing-masing ingin menyampaikan mesej. Masing-masing ingin menyampaikan mesej dan masing-masing bersungguh-sungguh menerangkan apa yang dia maksudkan. Ya. Masing-masing cuba memberi pendapat dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ada pendapat, ada mesej yang disampaikan kita tak faham pun, ya. Kita tak faham, ya, ataupun apa masalah menyebabkan kita tak faham. Sebab itulah penting, ya, guru-guru dilatih untuk bertanya khabar. Apa khabar murid-murid hari ini? Sebab nak mulakan perkongsian saya pun tadi saya tanya apa khabar, ya. Sebab kalau saya tak tanya apa khabar, saya tak tanya situasi, di dalam kelas sendiri cikgu dia ajar tanya khabar, dah makan belum, pagi tadi apa yang anda lakukan, ya. Dan apabila masuk ke dalam pendidikan dalam talian, kadang-kadang kita lupa nak bertanya khabar. Kita bertanya khabar semasa bersemuka di dalam kelas, ya. Para pelajar yang saya kasihi, semasa berinteraksi di dalam talian juga hendaklah bertanya khabar supaya kita tahu, ya, kita tahu bahawa situasi pelajar kita sekarang bagaimana. Mungkin dia baru sudah ibu bapa dia warded ataupun dia dalam keadaan sakit dan sebagainya. So,